Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan dan Pengerusi Surau Saf Kepimpinan Surau, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa man sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Diturunkan kepada kamu sekalian agama seperti mana yang diutuskan kepada Nuh dan yang diwahyukan kepada Ibrahim alaihi salam, Musa dan Isa, agar kamu semua menegakkan agama dan janganlah berpecah belah kerananya. Sidang hadirin muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung buku ini ataupun kitab ini pada muka surat 35, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam ayat yang saya bacakan tadi tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini telah sekian lama diturunkan, bukan sekadar kepada Nabi Muhammad sahaja, tetapi nabi-nabi yang terdahulu. Sudah sekian lama tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tugasnya apa? An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Bahawa kamu semua menegakkan agama dan jangan kamu berpecah belah kerananya. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebenarnya langsung tidak tergambar, kata dia, kepada kita hari ini yang seruan para anbiya itu akan berlainan
di antara satu dengan yang lain mengenai soal akidah. Sebab soal akidah adalah soal berita dan perkabaran, dan tidak akan berlainan perkabaran dan berita dari seseorang manusia. Dari seseorang itu sekiranya perkara itu benar, dan tidak diterima oleh akal manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi mengatakan Allah itu tiga, maha suci Allah, kemudian diutuskan seorang nabi lain pula dan mengatakan bahawa Allah itu esa, dan kedua-dua perkabaran itu kemudian dianggap benar belaka. Ini tidak mungkin berlaku. Jelas muslimin dan muslimat rahimakumullah, dah kita bincang dulu sejak sekian lama sampai hari ini tuan-tuan sekalian. Apa yang Nabi Musa bawa, apa yang Nabi Isa bawa, apa yang Nabi Nuh bawa, apa yang Nabi Ibrahim bawa, bapa segala nabi, Nabi Zulkifli bawa, nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kena sedar dan yakin bahawa benda yang sama, tak ada beza. Pertama, kata dia dari sudut akidah, benda yang satu. Dia tak ada sebut Tuhan itu tiga, Trinity, tak ada. Kemudian datang nabi lain pula, Nabi Musa, Tuhan itu satu dan esa. Datang Nabi Muhammad pula, Tuhan itu esa, satu saja, tak ada tiga, tak ada dua. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, nak tekankan bahawa Islam ini satu akidahnya. Sejak Nabi Adam AS sampai sekarang, penekanan terhadap soal apa? Soal akidah manusia dengan Allah Ta'ala dan soal akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin berlaku perbezaan. Ini maksudnya. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi SAW, umat yang dianggap bertuah di kalangan umat-umat. Kerana apa bertuah tuan-tuan sekalian? Kerana apa kita ni beruntung tuan-tuan sekalian? Ya, sepatutnya kita ni boleh menangis dah. Menangis kerana kita ni duduk dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk dalam Islam. Malam-malam menangis dengan Allah Ta'ala kerana kita bersyukur kepada Allah kerana kita ni Islam tuan-tuan sekalian. Tidak seperti orang-orang yang lain. Kita ni orang yang bersolat tuan-tuan sekalian, maknanya malam hari boleh menangis dengan Allah dah. Ya Allah, nikmat kamu banyak ya Allah. Walau aku macam ni keadaan pun aku tetap dengan agamamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, nikmat kamu banyak ya Allah. Nikmat hidup banyak ya Allah. Nikmat makan banyak ya Allah. Kan? Makan pantang lalu je, lebas lalu kan. Tak ada yang tolak. Kan? Kalau kena pula ayam panggang ke sedap-sedap, memang libas lalu. Tak ada yang tolak tuan-tuan sekalian. Nasi baik pagi, baik petang, baik malam, baik semua kita makan. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat naik kenderaan tuan-tuan sekalian. Kawan saya semalam beli kereta baru. Kereta apa nama import kereta baru import. Dia ajak saya naik, saya pun try lah naik kereta baru besar mahal ni kan. Naik dengan dia. Oh, sedap rupanya naik kereta baru ni kan. Kalau cakap suara macam saya tu tak ada apa. Ni kereta baru, nak sebutnya bahawa bukan kita gila kami tu sangat. Tak gila, tapi nak sebutnya bahawa nikmat Allah ni, hatta kenderaan pun, hatta apa juga, nikmat Allah ni cukup enak, seronok tuan-tuan sekalian, nikmat Allah ni. Kan? Maknanya kita boleh menangis dengan Allah tu, sebab kita hadapi, kita alami, kita ada nikmat yang cukup banyak daripada dulu sampai sekarang. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, namun segala nikmat Allah yang paling besarnya apa? Nikmat kita ada semua banyak, tapi yang paling besarnya apa? Al-iman wal Islam.
nikmat yang tak ada bandingan itu, nikmat Islam dan juga iman dengan Allah Ta'ala. Kita masih berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih sayangkan Nabi SAW, masih cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang cukup besar, yang tidak ada nilainya berbanding dengan harta-harta yang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan sekalian, ia bersangkutan dengan akidah, bersangkutan dengan tasyri', iaitu perundangan ataupun ahkam ini pula bertujuan mengatur penghidupan sesebuah masyarakat. Kerana apa tuan-tuan sekalian kita masih tetapkan, kita masih tinggikan syariat Allah ini? Kita mesti perjuangkan syariat ini, peraturan ini, ahkam ini. Karena kata dia, ia bertujuan mengatur penghidupan sesebuah masyarakat. Undang-undang yang Allah beri kepada manusia ni, tujuan yang utama ialah mengatur kehidupan masyarakat. Kerana apa? Kerana manusia ni khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah, dhaif, lemah. Siapa bahasa dia kuat? Siapa bahasa dia hebat? Tak ada orang bahasa dia hebat. Mike Tyson pun habis-habis hebat, lah kembali kepada Allah. Perlu Islam dah. Kan? Kalau dia rasa dia hebat lah, akhirnya tunduk kepada Islam juga, tunduk kepada Tuhan yang satu juga. Dulu bukan main hebat dia kan, hebat memang kira TKO lah, kena habis lah, tumbang kan. Tetapi kehebatan Mike Tyson ni akhirnya tunduk dan patuh kepada hukum Allah juga. Tunduk dan patuh. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, tujuan ahkam Islam ini, hukum hakam yang Allah berikan kepada manusia ni, ialah untuk mengatur kehidupan manusia, sama ada dalam bentuk larangan ataupun dalam bentuk perintah, amar, perintah, order. Apa jugalah untuk mengatur kehidupan manusia, yang kerana ia itu manusia akan jadi elok hidupnya. Sebab tu kepentingan memperjuangkan agama Allah ni wajib. Kita mesti menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ini, wajib. Sebab ia bertujuan untuk manusia tu balik. Saya baca kitab Maqasid Syar'iyah, tulisan Dr. Muhammad Zuhdi di surau di Masjid As-Salam Putrajaya 1. Kitab yang kecil tapi menarik kandungan dia. Maqasid Syar'iyah, tujuan syariat ini diturunkan kepada manusia, tujuan itu. Yang kita duduk bangkang ni sebab apa? Yang kita tak nak ikut ni sebab apa? Ada lagi umat Nabi hari ini yang tak nak kepada Allah, yang tak nak kepada ajaran Nabi SAW. Walhalnya, kalau dia tengok, kalau dia perhati, kalau dia baca, kalau dia kaji, kalau dia ambil faham, dia belajar. Ni pasal tak belajar lah ni tuan-tuan sekalian. Dia belajar masalah Tuhan Rasulullah aja kita habis-habis, kan? Bila dia belajar tentang hukum Allah ni kenapa dan mengapa persoalan itu, dia belajar, dia mengaji, dia faham, dia akan ada satu rasa yang betul-betul indahnya agama Allah untuk manusia ini. Kan? Tuhan suruh sebat orang yang berzina, ada tujuan dia. Selain kajian sains yang menyebut Dr. Azhar Mulkan
pernah sebut, dia ada buat kajian sebatan yang disebat kepada orang yang melakukan zina itu, sebatan yang dikenakan tu sebenarnya dia boleh merawat penyakit yang berkaitan dengan HIV. Kan kadang-kadang orang mudah kena HIV ni, sebatan tu kata dia atau sebab boleh merawat penyakit tersebut. Kajian sains yang dibuat. Selain tujuan Allah ni nak kawal manusia, hukum sebat ini tuan-tuan ialah untuk nak menjaga martabat kemuliaan manusia. Hukum Allah tak sebat orang baik-baik tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba sebat, tak boleh, kecuali salah, kan? Kecuali salah, yang terbukti salahnya, bukan mentibai je, tak terbukti salahnya, kan? Sama juga hukum potong tangan, ini syariat Allah. Yang tak boleh kita ni ada sedikit pun rasa boleh ke ni? Tak boleh. Kalau macam tu boleh jadi kufur dengan Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Boleh ke ni hukum potong tangan ni? Ada orang cakap tuan-tuan sekalian. Sedangkan ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Allah yang tentukan hukum tersebut. Kita ni pelaksana. Yang cakap macam tu tuan-tuan sekalian, sebenarnya tuan-tuan sekalian dia boleh terjerumus kepada kerosakan akidah dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun nama dia Islam, walaupun dia solat, walaupun dia sembahyang. Ini masalah yang besar, bukan kecil main, benar yang besar. Jadi persoalan akidah syariah ini yang Allah turunkan kepada manusia ialah untuk maslahat itu sendiri, manusia itu sendiri, bukan untuk orang lain, untuk manusia itu juga. Tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan, kalau Allah biarkan manusia ikut cara hidup sendiri, biarlah, tak ada apa-apa hukuman. Orang nak berzina ke, orang nak minum arak ke, orang nak mencuri ke, bebas, manusia bebas. Allah tak larang, Allah tak halang, Allah tak letakkan hukuman. Logik akal kita, bolehkah kita terima? Dia nak berzina dengan siapa, terpulang lah, sebab tak ada hukum. Tak? Kalau Allah tak letakkan hukuman orang berzina sekian-sekian keadaan, yang berkahwin sekian-sekian keadaan, rejam, lontar dengan batu sampai mati, yang mencuri sekian-sekian hukumannya. Kalau Allah tak ada hukum tersebut, kita, akal kita tuan-tuan yang sihat ini boleh terima ke? Orang nak rembat siapa ke, nak berzina dengan siapa ke, tak ada masalah sebab hukum tak ada. Habis sangat tangkap, pukul, lepas tu biar, kan? Tentu tak boleh terima tuan-tuan sekalian. Maka muslimin dan muslimat, di situlah hikmahnya Allah turunkan syariat untuk manusia. Untuk siapa? Untuk nak kawal manusia supaya jangan melampau dalam hal-hal kehidupan. Depan rumah, di taman saya bersatu baru ni perempuan tu baru keluar daripada bank di dekat Tesco Rawang tu, dan jumlah 15,000 tunai. Rupanya dia dah ikut dah. Dia ikut daripada bank, perempuan tu keluar sampai ke rumah, depan rumah di Jalan 6 Tamam 1 dekat Tasik tu. Kejadian berlaku bukan 1 pagi, bukan 10 malam, pukul 5.45 petang, hari orang kerja, tuan-tuan sekalian. Bayangkan betapa hari ni tuan-tuan sekalian, orang nak merompak, nak meragut ni bukan buat kerja waktu malam, waktu siang-siang. Kira lagi 10 minit orang nak sampai balik ke rumah, dia buat kerja dah. 5.30 dia usah dah kereta tu,
perempuan ni bawa balik duit 15,000 nak bayar untuk kontraktor selesai bayaran rumah. Sampai depan pintu rumah, dia ketuk cermin, dia buka pintu, dia rentak beg. Jiran rumah dia, Cik Husni, tergamam tengok, tergamam. Sebab akal, takkan siang-siang dah nak curi pun, agak-agak. Lepas tu pula dalam taman bersatu ni tuan-tuan sekalian, kalau nak masuk dia lengkap pusing tu. Dia bukan ada highway street keluar, tak ada. Nak kena masuk pusing cari jalan baru boleh keluar. Tapi nak sebutnya bahawa boleh lagi dia buat kerja curi tu, rombak tu. Siang-siang dalam taman, kawasan taman, payah orang nak keluar, tapi dia buat kerja. Tuan-tuan, siang hari naik 4-wheel drive, ragut tiga orang dalam kereta, seorang keluar ragut, lari keluar. Telefon polis duduk tanya dekat mana, lorong mana, kawasan mana, berapa orang. Udahnya terlepas gitu je. Kan? Berlaku. Ni. Kenapa berlaku? Orang sudah tidak takut kepada hukum denda. Tak takut lah. Setakat penjara boleh 15,000 kan. Penjara berapa? 2 bulan ke apa ke? Tak takut. Tuan-tuan, sebab tu syariat yang turun kepada manusia ni untuk nak menjaga kehidupan manusia supaya elok, cantik, aman, damai orang. Tuan-tuan sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Peribadi manusia adalah berbeza kualiti dan kuantitinya sesuai dengan pengutusan seorang Nabi. Sebab tasyrik, iaitu hukum hakam, bukanlah untuk menyampaikan perkhabaran dan berita semata-mata, tetapi bertujuan untuk mengadakan dan mewujudkan masyarakat yang sempurna. Mana boleh tuan-tuan sekalian hidup dalam masyarakat yang huru-hara kan? Masyarakat yang diketuai oleh orang yang tidak tahu nak memimpin, tak boleh hidup kan? Tak boleh. Jadi Islam ni datang, kata dia, untuk nak menyusun kehidupan manusia supaya aman, damai dan bahagia. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengok pada juzuk hukum Allah pada bab perkahwinan. Kita yang berkahwin ikut cara Islam kan, akad nikah, bagi mas kahwin, pinang isteri, bertemu keluarga dia, adab sopan. Ini cara Allah, cara Nabi ajar. Kita hebahkan pada orang kita ni dah kahwin dengan seorang perempuan, ada akadnya, ada saksinya, kan? Ikut peraturan yang Allah ajar. Apa kesudahannya? Kita mendapat kenikmatan hidup yang Allah beri. Kita jadi bahagia, jadi seronok. Anak kita pun alhamdulillah anak yang baik-baik. Habuannya itu kita rasa tenang, bahagia, kan? Rasa seronok, rasa sayang dengan anak, sayang dengan suami sayang dengan isteri. Ini kelebihan yang Allah beri kepada manusia bila dia ikut syariat Allah Ta'ala. Ini pada bab perkahwinan. Tapi kalau tidak ikut cara Islam, kahwin dulu, menikah kemudian, kan? Dia macam mana tu? Kahwin dulu lah, kira belasah dulu, maaf cakapnya, belasah dulu, baru lepas tu baru akad nikah. Mula akan datang huru-hara rumah tangga. Bila anak luar nikah ni tuan sekalian, dia perhatian tu lain sikit daripada anak yang sah taraf. Ramai tuan sekalian aduan ke pejabat kita, ustaz, anak ni dah lah anak yang
tak berbin ustaz. Laki ni, suami saya sekarang ni tak pernah ambil peduli pun ustaz. Nak bagi nafkah ke, nak bagi apa ke, dia tak pernah ambil pusing langsung ustaz. Saya lah sebagai ibunya, ni anak luar nikah ni, jaga baik kasih sayang. Tengok kesan kepada sistem yang tak ikut hukum Allah. Nikah dulu, kahwin dulu, menikah kemudian, anak lahir luar nikah. Malangnya apa? Malang dan tersesat ialah budak ni. Nampak? Dari sudut kecelaruan orang yang tak ikut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu tak cerita lagi tu yang buang anak tu. Bila dah baby ada, sanggup buang tuan-tuan sekalian. Kita pun sedia maklum dah. Dalam longkangnya, depan masjidnya, dalam bungkusan tong sampahnya. Kenapa? Akibat daripada orang ni tinggalkan kanun, undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tuan-tuan sekalian. Tapi bila dia berkahwin ikut cara Nabi SAW, ikut cara Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak dibimbing dengan baik. Macam anak-anak kita lah hari ni. Kita sayang, kita rindu dia, kita ingat dia. Ini kehebatan hukum Allah Ta'ala. Kalaulah pada bab perkahwinan ni Allah bagi satu benda yang membahagiakan manusia, kalau ikut cara Allah Subhanahu wa ta'ala, apa cerita pada bab-bab yang lain-lain? Bab ekonomi ke, bab pemerintahan ke, bab pendidikan ke, kalau manusia ni tunduk dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bab-bab tersebut, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita akan tengok negeri yang penuh keberkatan dan negeri yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, seronok tuan-tuan sekalian. Hidup rukun, aman, damai. Tapi syaratnya dengan ikut cara yang Allah nak lah. Kan? Tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Saya tak tahu nak gambarkan orang lain, tapi saya rasa macam tu, kan? Bila isteri saya ni, hatta isi tuan-tuan pun kan, isi tuan-tuan, bila kita tengok dia semayang sujud dengan Allah kan, berdoa dalam rumah, dia taklah rajin ke surau. Sebab sifat isteri ni memang macam tu. Ibadat dia duduk di rumah. Kalau tak ada orang yang boleh bawa dia ke surau, tak ada fitnah, dia semayang di rumah, tuan-tuan. Tapi kalau yang siapa yang boleh bawa dia, isteri kita pula, tak ada masalah, boleh bawa. Nak sebutnya bahawa tuan-tuan sekalian, bila kita tengok isteri kita dekat rumah tu kan, kita balik semayang, dia pun pegang sejadah, dia pun duduk semayang, doa lepas itu, kita rasa apa? Saya tak tahu orang lain, tapi saya rasa sayu. Saya rasa alhamdulillah isteri aku ni semayang. Contoh, bukan bongkak sombong, tidak, tapi contoh. Kita rasa seronok, kita rasa tenang, kita rasa bahagia. Sebab yang duduk atas tika tu semayang isteri kita, yang semayang kita. Kena pula dia ajar lepas tu, lepas semayang dia bawa anak dia ajar Quran pula. Hati kita rasa apa tuan-tuan sekalian? Tentu rasa bahagia muslimin dan muslimat rahimakumullah. Habis semayang pula dia bangun, bang makan nasi bang, abang haus bang. Allahu Akbar. Nikmat yang Tuhan bagi kepada manusia. Kerana apa? Orang ikut hukum Allah Ta'ala, ikut acuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu yang situ tu saja. Tuan-tuan compare lah benda-benda lain, bandingkan benda-benda lain juga. Ada dalam bab pemerintahan, dalam bab apa juga kehidupan manusia ni, kalau diatur ikut acuan Nabi SAW, pastinya kita mendapat sakinah, ketenangan
jiwa sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia sebut tadi syariat ni bukan datang buat cerita je. Cerita banyaklah tentang Nabi ke. Tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ni cerita dia. Nabi Nuh alaihi salam hidup berapa tahun Berapa tahun Nabi Nuh? Umur dia. Kata riwayat umur Nabi Nuh antara umur Nabi yang paling lama. 950 tahun. Kata riwayat. Lama tuan sekalian. Lama. Ini kerja Allah lah. Kerja Allah tuan-tuan sekalian. Kerja Allah. Kan? Kita tak payah nak heran lah. Ini kerja Allah. 1000 tahun. 1000 tahun. Nabi Nuh 1000 tahun umur dia. Dan Nabi Nuh ni antara Nabi yang siang malam ni kerja berdakwah untuk manusia. Siang malam tuan-tuan sekalian. Apa dalilnya? Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ini kisah Nabi Nuh alaihi salam buat pengajaran untuk manusia. Ya Allah, aku ni, kata dia. Kata siapa? Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Siang malam, lailan wa nahar. Lail malam, siang, malam dan siang. Apa Nabi Nuh buat? Da'awtu qaumi lailan wa nahar. Aku mengajak kaum aku ni untuk berakidah dengan akidah Allah siang malam, buat kerja dakwah. Kita setakat siang lah. Malam time for rest lah. Kan? My time for rest. Kan? Untuk rehat lah. Kan? Orang ajak pergi ziarah pun tak boleh dah. Ni malam ni telemovie pukul 10. Bagus main cerita kan. Tak boleh dah. Allahu Akbar. Malu kita dengan Nabi Nuh ni. Nabi Nuh maksud kata tak ada kerja lain lah tuan-tuan sekalian. Siang malam, lailan wa naharan, da'autu qaumi. Aku menyeru kaum aku supaya kembali kepada Allah. Kita tak cukup lagi lah kalau ikut-ikut proses dakwah kita dengan manusia ni, tak cukup. Tak cukup apa? Tak cukup dari sudut tak cukup apa tak cukup power, bukan, tak cukup, tak lengkap lagi lah dakwah kita ni kalau nak bandingkan dengan Nabi Nuh AS. Lebih hampir 900 tahun berdakwah kepada kaum dia, sembah Allah. Falam yazidhum du'a ila firara. Selama tu aku berdakwah, kata Nabi Nuh, ya Allah, tak banyak pun mereka ikut aku, ya Allah, tak banyak. Tu kerja buat tu, dakwah siang malam, tak banyak, kecuali sedikit cuma. Illa firara, melainkan mereka lari tak nak dengar, tak mau. Tuan-tuan sekalian, kita setakat kita orang tomah je, biasa tuan-tuan sekalian, sebenarnya sangat-sangat biasa. Tu semua tu nak tunjuk baik tu kan. Ayat-ayat orang yang tak setuju kita ni, semua tu kerana nak jadi pengurusi surau tu. Ayat-ayat yang biasa kita dengar, semua tu kerana jawatan tu, yang biasa kita dengar. Tuan-tuan, pada kita itu biasalah, lumrah. Nak buat kerja baik ni, mana yang tak ada halangan je? Mesti ada halangan, tomahan. Tuan-tuan sekalian, ni tambah-tambah fatrah masa ni pemilihan surau ni. Saya semalam kena
Saya tak pergi pun. Sebab saya kata hampa lantik, tak lantik pun tak apa. Tak lantik senang sikit, saya banyak kerja, buat kerja lain. Kan? Saya segan juga nak jadi apa ni, duk kena jadi jawatan ni susah. Bukan susah apa, kita takut tak sempat tunaikan amanah, tu yang masalah. Kan? Orang lantik senang, kan? Ada ilham sikit ke apa ke? Tapi nak tunaikan amanah tu bukan benda yang mudah, tuan-tuan sekalian. Besok nanti Allah tanya, kamu orang beri jawatan, kamu terima tapi kamu tak buat. Allahu Akbar. Dosa yang ada pun tak terlepas, tuan-tuan sekalian. Tambah dosa tu pula. Allahu Akbar. Ini benarnya, tuan-tuan. Nabi Nuh AS tiap-tiap malam, tiap-tiap hari berdoa, berjuang untuk Allah Ta'ala. Tiap-tiap malam dan siang, tiap-tiap hari, 900 tahun lebih berdoa, berjuang untuk kaumnya. Lam yazid illa firara. Sikit aja yang ikut, yang lain semua lari. Tinggalkan ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, lama. Termasuk anak isteri dia sekali. Anaknya yang bernama Kan'an tak mau. Wahai anakku, marilah irkab ma'i. Kan Nabi Nuh buat kapal kan, peristiwa ni Allah arahkan, wahai Nuh, kamu buat kapal, aku akan hantar banjir besar kepada kaum yang tak beriman dengan aku, kata Allah. Kamu buat bahtera besar, sampai masa aku akan turunkan banjir besar, kamu yang selamat bersama kamu yang tak selamat duduk di bawah-bawah. Nabi Nuh suruh anak dia, wahai anakku, irkab ma'i, marilah bersama dengan aku. Ini arahan Allah Ta'ala. Mari. Tak heran bapa setakat kapal besar ni, apa aku heran, aku akan lari atas bukit yang tinggi sekali untuk selamatkan aku, tak ada masalah. Jawab Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan sekalian, tak mau beriman. Tuan-tuan sekalian, datang banjir, memang hancur habis semua, termasuk isteri dan anak Nabi Nuh sekali, tenggelam. Akidah tetap akidah, Islam tetap Islam, berpisah mereka, tuan-tuan sekalian. Sampai begitu peristiwa yang berlaku dengan Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan, persoalannya, kita setara mana? Kan? Saya setara mana? Tuan-tuan setara mana? Dari sudut keterlibatan kita untuk nak sebarkan agama Allah ini, saya tengok di sini kitab Qurannya banyak, tafsirnya banyak. Kita yang Quran yang terbaru saya dapat hadiah ni pun satu ilmu baik tentang qiraah, baca berhenti kat mana, kan, satu ilmu yang baik. Ini antara benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Okeylah, yang buat tak apalah, hak tak buat lagi ni, cerita hak tak buat lagi ni, kan. Ni masing-masing kena ada peranan. Sebab Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, semuanya berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ajak manusia kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sudah barang pasti di mana masa dan keadaan sesuatu kaum itu memberi kesan dan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan perundangan, sebab timbulnya undang-undang itu adalah demi muslihat dan kepentingan serta faedah manusia untuk dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan sekalian, kita kena ingat juga bahawa undang-undang yang Allah bagi ni untuk dunia pun kita dapat, akhirat pun kita akan dapat. Bukan setakat dunia aja undang-undang ni boleh bawa kita. Tidak, tuan-tuan sekalian. Undang-undang yang Allah bagi dengan manusia ni untuk dunia pun ya, sampai ke akhirat pun ya. Akhirat ni pula kekal selama-lamanya. Bukan satu tempoh masa kemudian kembali balik ke dunia, tak ada. Kita kena ingat, tuan-tuan sekalian, dan kita kena takut besok mati. Besok satu benda yang paling kita kena yakin,
ialah kita akan kekal selama-lamanya. Bukan macam orang Cina, bila dah tanam besok dia ada dunia ada pula. Itu yang hantar limau, hantar kereta, hantar sampan, hantar baju. Sebab dia rasakan dia ada dunia dia di situ. Bukan bertemu Allah, tidak. Tuan-tuan sekalian. Tapi kita orang Islam kena ingat, kita akan dibangkitkan di sana besok, kekal selama-lamanya. Tuan-tuan. Jadi undang-undang yang Allah bagi untuk manusia ni, kita kena ingat boleh membawa untuk dunia juga dan untuk akhirat kita besok. Kalau kita tinggalkan, kalau kita abaikan, kita tengok sebahagian saja, yang lain kita biarkan, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi pernah kata dalam satu hadis, tuan-tuan sekalian. Nabi pernah kata dalam hadis riwayat daripada Jawas Ibnu Majah, kata Nabi SAW, aku benar-benar, ini hadis yang saya ambil luar lah, aku benar-benar melihat di antara umatku pada kiamat nanti ada yang datang membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Ya Allah, ada sebuah gunung di kota Mekah sana. Gunung tu besar. Kita, kata Nabi, akan ada umat aku ni yang bila balik ke akhirat besok, di padang mahsyar besok, dia akan bawa pahala sebesar gunung. Banyaknya pahala. Itu maksudnya. Nabi umpamakan pahala umat aku tu yang dia bawa tu sebesar gunung Tihamah. Maknanya banyak, tuan-tuan sekalian. Banyak. Lalu Allah jadikan, kata Nabi SAW, seperti kapas berterbangan. Malangnya, tuan-tuan sekalian, pahala sebesar itu sebenarnya bagaikan kapas yang ringan, yang kosong, tak ada apa-apa makna. Allahu Akbar. Tuan-tuan, hatta yang pergi haji baik, yang pergi umrah baik, yang sembahyang baik, yang puasa baik, kata Nabi, riwayat Ibnu Majah, dia akan ringan bagaikan kapas. Ya Allah Tuhan, nak kata apa tuan-tuan sekalian? Dia ingat boleh bantu kita besok pahala tu. Yang kita beramal selama 40 tahun, 50 tahun ini, besok kosong, ringan, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Lalu sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Padahal orang ni umat kamu, dia beriman dengan kamu, dia beramal ya Rasulullah, tapi pahalanya ringan. Walaupun pahala digambarkan sebesar gunung Tihamah. Besar, banyak tuan-tuan. Kata sahabat, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa begitu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka ni, kata Nabi, umpama kamu juga manusia, macam kamu juga. Tetapi bila ada kesempatan buat dosa, mereka turut sama buat. Ada can buat dosa, dia buat dosa. Pahala buat, dosa pun buat. Inilah jawapan kepada Nabi, kepada sahabat. Bila manusia ni dia beramal, tapi dalam masa sama buat dosa, tuan-tuan sekalian, lawan Allah, mempersendakan agama Allah, semayang tapi mempersendakan agama Allah, menzalimi manusia, buat dosa, kelak nanti muslimin dan muslimat rahimakumullah wal a'yadu billah, pahala yang kita buat hari itu akan seringan bagaikan kapas dan berterbangan di langit yang kosong sifatnya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah tuan-tuan sekalian, kita sama-sama bermuhasabah seketika di atas tajuk yang kita bincangkan, fiqh sirah ini. Mudah-mudahan kita berada di landasan yang betul, landasan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kita asing-asingkan agama ini mengikut hawa nafsu kita, melainkan
kita terus beramal dengannya dan kita mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.